Okey, so kita sambung soalannya ini. Soalan graf fungsi ni. Okey, hari tu kita dah tahu kan kalau untuk Linda dia punya apa ni? Fungsi dia macam mana Linda? Y1 sama dengan 1500 tambah 200x. Okay, okay, ni Linda. Lepas tu kalau yang Hetty pula, Hetty Y2 sama dengan 1800 tambah 150x. Okey. Ni cikgu dah explain kan? Hari Senin hari tu. Betul kan? Respon. Ni cikgu dah explain kan? Dah ke belum ni? Dah. Okey, so kita nak masukkan nilai nak cari nilai Y1. Y1 tu siapa? Y1 tu Linda. Kita nak cari gaji untuk Linda. Okey? Okey. So, kamu gantikanlah. Okey, Linda punya apa? Linda punya. Linda yang ni Ni Linda punya. So, Linda dia adalah Y1 sama dengan 1500 tambah 200x. Okey. Kalau kita gantikan X dia kosong, kan gantikan X dia kosong, maksudnya 1500 tambah 200, X dia kosong. So 200 dapat kosong, kosong. Jadi berapa nilai Y1 dia? 1500. So dah ada dah 1500. Okay, sekarang kita gantikan X ni dengan 1 pula. X tu maksudnya bilangan tahun Okey, tadi mula-mula dia kerja tahun 2020 kan. Tahun 2020 gaji dia 1500 lah. Tahun 2020. And then bila tahun 2021, satu tahun kemudian, so yang ni lah dia 1 tahun kemudian. So gantikan 1 dalam X, pada X. So berapa gaji dia selepas 1 tahun? Respon. Ya, 1700 kan, 1500 tambah 200 dapat 1, 200. So dapatlah 1700. Jadi gaji dia selepas 1 tahun adalah 1700. Okey, kemudian tahun 2022 pula. Okey, selepas 2 tahun. Berapa gaji dia? Kira kan berapa gaji Linda? Ya, 1900. Okey, so dapat 1900. Okey, next. Setahun 2023 pula. Selepas 3 tahun, berapa gaji dia? Berapa? Okey. Kamu dapat 2100. Okey, 2100. Okey, next. Tahun 2024. Selepas 4 tahun. Berapa gaji dia? Tahun yang keempat tu. Berapa gaji dia? Ya, betul. 2300 kan? 2300. Kemudian tahun 2025. Tahun kelima. 5 tahun selepas itu. So gantikan X tu 5. Ya, betul. 2500 gaji dia. Okey. Awal-awal kerja 1500. 5 tahun lepas tu apa? Selepas 5 tahun gaji dia jadi 2500. Macam itulah. Okey. So tu gaji Linda. Okey, next kita buat gaji untuk si Hetty lah. Ni Hetty. Okay, Hetty dia punya fungsi dia ataupun kita panggil apa? Persamaan kan? Persamaan linear bukan persamaan linear, apa nama? Kapal Algebra. Okey, apa-apalah kan nama dia. Okey.
So dia ada formula dia nak kira gaji si Hetty ni, iaitu 1000 apa dia Y2 Y2 sama dengan 1800 tambah 150X. Okey, kalau X dia kosong, okay, dia pun sama juga macam Linda. Okay, dia start kerja tahun 2020. So, gaji dia berapa? 1800. Sebab tu gaji kat sini 1800. Kan, 1800 tambah 150. Okay, start tahun 2020. Maksudnya bilangan tahun dia masa tu start daripada kosong lah. Jadi 1800 tambah 150 dapat kosong. Dapatlah 1800. Okey, tu tahun 2020. Kemudian tahun 2021 berapa gaji dia? Selepas 1 tahun. Gantikan X tu 1. Ya betul, 1950. Okey, dapat 1950. Jadi gaji dia 1950. Okey, tahun 2022. Kira selepas 2 tahun. Berapa? Ya betul, 2100. Gaji Hetty 2100. Okey. Next, sebenarnya kan kita boleh je guna cara kalkulator. Cikgu dah ajar kan guna cara kalkulator. Kalau pakai kalkulator, kamu tekan apa? Tekan 1500, lepas tu tekan tambah, tekan 150, kemudian tekan alpha, kemudian tekan X, lepas tu tekan calculation. Lepas tu tekan, maknanya gantikan nilai. Gantikan nilai, lepas tu sama dengan. Ingat tak benda ni? Kalau pakai kalkulator dia laju dah sikit. Okay. So gantikan X dia 3. Selepas 3 tahun, gantikan X dia 3. Sama dengan, dia akan bagi berapa gaji dia selepas 3 tahun. Respon. Tahun ketiga, berapa gaji dia tahun ketiga? Ya, 2250. 2250. Tahun keempat. Okey, nak tahu tahun keempat, kamu tekan lagi CALC. Tekan lagi CALC, kemudian dia tanya X tu nak ganti ke apa? Gantikan nilai. Gantikan nilai, lepas tu sama dengan. Okey, gantikan nilai X dia 4, tahun keempat kan. Sama dengan, so berapa gaji dia? Okey, 2400. Okey, di sini ni tahun yang kelima pula. Okey, ganti kan. Tekan CALC. Lepas tu gantikan X dia 5. So gaji dia. Okey, 2550. 2550. Okey, so tu lah gaji Hetty. Okey, bila kita dah, sekarang ni kan siapa lagi tinggi gaji dia? Linda ke Hetty? Respon. Ya, Hetty, okey. Gaji Hetty lebih tinggi. Okey, kemudian dia kata apa kat sini? Okey, dengan kita buat graf. Okey, dia suruh buat graf. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 tahun pada paksi X. Paksi X tu yang mana? Yang paksi melintang ni. Ni paksi X paksi X. Okey, so untuk paksi X dia nak setiap 2 cm dia suruh buat 1 tahun. So lepas 1 tahun maksudnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Okey, setiap 2 cm, 2 cm, skala 2 cm. 2 cm besar mana ni? Besar ni. Besar 2 kotak. 2 kotak tu 2 cm. Jadi kat sini, 2 kotak ni 2 cm. So kamu ni lah. Ni 2 cm. Buatlah macam ni kan. Okey. Yang ni kosong kan. Okey, so ni
Setiap 2 cm buat apa? 1, lepas tu 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, yang ni 7 tahun. So lepas tu kamu labelkanlah X tu apa? X tu adalah mewakili apa ni? Respon. Mewakili apa X? Ya, mewakili tahun. Okey, so dah settle paksi X. Kemudian kita buat paksi Y. Untuk paksi Y, dia nak sama juga. Setiap skala tu pakai 2 cm. Kenapa ni? 2 cm. Kemudian buat RM500. Maksudnya kan, lepas RM500 apa? Respon. Ya, 1,000. Lepas 1,000? Lepas 1,000? 1,500. Okay. Dia suruh buat selang 500 selang dia. So, kita pun buatlah paksi Y. Macam ni, paksi Y. Lepas tu kita buat, dia nak setiap 2 cm kan. So, kamu labelkan dulu setiap 2 cm ni. Lepas tu baru letak dia punya apa nilai dia. So, yang ni start pada 500. Lepas 500, 1,000. 1,500. Lepas tu 2,000, 2,500. Lepas tu 3,000, 3,500. Okey, paksi Y kita nak labelkan apa ni paksi Y? Labelkan apa? Ya, gaji. Betul. Okey, betul lah gaji. So dalam unit apa ni gaji dia ni? Adakah dalam unit dolar? US dollar? Ya, dalam unit ringgit Malaysia. So kamu labelkanlah ringgit Malaysia. Okey. Lepas dah siap buat dia punya paksi Y dengan paksi X, kita pun buatlah plotkan gaji untuk siapa? Untuk kita buat untuk Linda dulu, okey? Untuk Linda dulu. Okey. Kita plotkan. So Linda masa tahun 2020 gaji dia 1,500. Tahun 2020 tu dianggap sebagai kosong tahun lah, okey? Kan tahun 2020, mana 2020? Masa first dia start. Inilah dia. X dia kosong. Bilangan tahun dia kosong. So gaji dia 1,500. Jadi kamu tengoklah X kosong gaji 1,500 kat sini. Okay. And then selepas 1 tahun gaji dia berapa? 1,700. Okay, kat mana label 1,700? Okay, cara dia adalah kamu tengok kalau kamu nak tahu setiap kotak kecil ni berapa nilai dia kan. Kamu tolak 2,000 tolak dengan 1,500. Nanti kamu bahagikan dengan ada 10 kotak kecil kan. 10 kotak kecil. So kamu akan dapat satu kotak kecil nilai dia berapa. So tengok berapa nilai dia. Satu kotak kecil tu. Ya, nilai dia 50. Okey. Jadi kat sini, kalau kat sini 1,500, 1,550, 1,600, 1,650, 1,700. So kat sinilah dia punya ni plot dia. Okey. And then tahun kedua gaji dia 1,900. Okey, tadi berapa? Tadi yang ni 1,500. Tadi ni berapa? 1,700, 1,750, 1,800, 1,850, 1,900 kat sini. Dan tahun ketiga gaji dia 2,100. So yang ni 2,000, 2,050, 2,100. Boleh? Nampak ke? Okey, kemudian tahun keempat. Boleh. Okey. Okey, tahun keempat 2,000. Jangan nak apa benda kamu tengok tu. Tadi siapa cakap? Apa cikgu boleh baca? Apa ada sebut kata makcik? Tadi dia keluar kat mana?
Cikgu baca dekat chat ni tak ada pula. Okey. Okey, tahun keempat gaji dia 2,300. Mana okey, so ni 2,000, 2,050, 2,100, 2,150, 2,200, 250, 2,300. Ni kat sini. Okey. Make sure pakai pensel Kalau salah boleh padam. Okey. Next, tahun kelima gaji dia 2,500. Kat sini Okey, bila dah upload semua, kamu ambil pembaris. Lepas tu gariskan, sambungkan line dia. So kamu akan dapat straight line ke bengkok-bengkok. Respon. Ya, kamu dapat straight kan. Okey. Yang ini, kalau kamu, okey, kamu sambunglah. Okey, mula kamu sambung macam ni. Contohlah kamu sambung macam ni. Sebenarnya kamu nak sambungkan lagi pun boleh kan. Okey. Okey, yang Linda dah settle. Okey, next kita buat untuk si Hetty pula. Hetty nak pakai color apa Hetty? Color purple. Okey. So, memula gaji dia 1,800. Okey, kat mana? Ni 500, 500. Alamak. Tak nampak 500, 50, 1,550, 600, 650, 700, 750, 800 kat sini kan. Betul tak? Okey, 1,800. Kemudian selepas 1 tahun gaji dia 1,950. Okey, tadi kat sini 800, 850, 900, 950. So kat sinilah. Lepas tu yang ni tahun kedua gaji dia 2,100. Ni 2,000, 250, 1,100. Lepas tu tahun ketiga 2,250. Okey, ni 2,000, 250, 2,100, 2,150, 2,200, 2,250 kat sini. Okey, lepas tu yang ni lepas dah 2,250, 2,300, 350, 2,400. Lepas tu kat sini 400, 400, mana ni? 400, 450, 500, 550. Kat sini. Dah upload dah. Bila nak upload tu make sure hati-hati sebabnya nampak macam senang kan nak upload. Tapi selalunya nanti takut ada budak. Biasanya budak akan careless sebab dia tak tengok betul-betul. Sebab pemeriksa dia akan check betul-betul tau. Kalau macam SPM ke kan, PT3 nanti ke, pemeriksa dia akan check kamu punya plot tu satu-satu dia check. Sebab setengah orang dia macam plot dia main ni je kan. Dia main macam tak buat betul-betul kan, dia tak tengok betul-betul lah. So careless, tak adalah markah, rugi markah. Padahal soalannya senang je. Senang tak? Senang ke tidak? Soalan plot graph. Senang je kan. Okey, bila dah siap plot, ambil pembaris, ambil pensel, sambungkanlah. Okey, dia jadi macam ni kan. Okey. Kemudian soalan tanya. Daripada graf, tentukan selepas berapa tahunkah gaji Linda dengan Hetty sama. Waktu bila gaji Linda dengan Hetty ni, gaji dia sama. Ada tak yang sama setakat ni? Tak ada kan, semua dah lain kan? Okey, tapi dia ada, sama dia. Caranya adalah kamu line yang kali hijau ni kan, asalnya kat sini kan, kamu sambungkan lagi line dia. Sambung straight, guna pensel kan, straightkan lagi. Okey, tu yang kali hijau. Yang color purple tu pun ambil lagi pembaris, kamu straightkan lagi dia. Okey, straightkan lagi dia. Straightkan lagi. So kan nanti dia akan bersilang. Okey, dia bersilang kat mana? Betul kan dia bersilang?
Yes, dia bersilang. Okey, dia bersilang. So tengok dia bersilang kat mana? Dia bersilang kat sini kat sini. Purple dengan hijau tu dia bersilang kat sini. Kan? So dia bersilang pada tahun yang ke berapa Gaji dia sama. Respon. Ya, tahun ke-6. Okey. Tahun ke-6 gaji Linda dengan gaji Hetty ni sama. Boleh pula tiba-tiba gaji dia sama. Macam itulah tahun ke-6. Okey. So tahun ke-6, okey. Selepas 6 tahun gaji Linda dengan gaji Hetty tiba-tiba jadi sama. Macam tu. Okey. Ya, tahun ke-6. Iaitu berapa gaji dia ni kalau masa tahun ke-6 ni? Dia tak tanya pun berapa gaji, dia tanya selepas berapa tahun. Tapi kalau cikgu tambah lagi soalan, waktu tahun ke-6 tu berapa gaji dia orang? Berapa gaji dia orang? Cuba tengok berapa gaji dia. 2,700 dekat sini Sekejap cikgu kira. Maksudnya yang ini 2,500, 2,550, 2,600, 2,650, 2,700. Gaji dia orang sama tahun ke-6 iaitu sebanyak 2,700. Okey. Okey, next. Okey. Ini last aku soalan. Last buat graf. Okey, dia kata upah harian seorang jurujual bergantung kepada bilangan beg yang dijualnya dalam sehari. Okey, dia punya upah harian jual-jual itu diwakili oleh fungsi. Dia dah buat dah siap-siap dah fungsi dia. Y sama dengan 15X tambah 50. X tu apa? X tu adalah bilangan beg. RM50 ni memang dia akan wajib dapat lah. Okey, wajib dapat. Tapi kalau dia tak dapat jual beg dalam apa, kalau dia tak dapat jual beg hari tu, dia still dapat RM50. Tapi kalau dia dapat jual beg, dia akan tambah dengan ni lah, 15X ni. Maksudnya X tu berapa bilangan beg dia dapat jual. Kalau satu beg je, maksudnya tambah RM15. Kalau dapat jual 2 beg, 15 dapat 2, tambah lagi RM30. Macam tu. Okey, so kita pun nak kira berapa upah yang dia ni dapat. Pakai fungsi apa? Y sama dengan 15X tambah 50. Okey, baik. Sekejap. Okey, kalau lah hari tu dia tak dapat jual apa-apa beg, X dia kosong. Gantikan X tu kosong. Okey. So berapa upah dia dapat? Respon. Ya, RM50 je kan. So ini 15 dapat kosong, kosong tambah 50. So kat sini 50. Jadi RM50 lah dia dapat hari tu. Okey. Kalau dia dapat jual satu beg, dia dapat jual. Dapatlah jual kan satu beg. So berapa upah dia dapat? Ya, betul. Kamu dapat. Si Mak Lee ni dah kira kan semua dah. Mak Lee ni siapa dia tiba pula ada Mak Lee, ada pula Cina dalam cikgu punya kelas ni. Siapa Mak Lee ni? Tima Hanafi hari tu pun ajar pun dia pakai juga ni Mak Lee ni. Mak Lee ni siapa sebenarnya? Karakter siapa je? Dia famous ke Mak Lee ni? Mak Lee. Karakter movie ke apa ni? Ke kartun ke apa ni? Tak tahu. Sebab aja kelas form 5 pun dia pakai nickname Mak Lee. Oh, dia K-pop ke? Dia penyanyi ke dia pelakon? Ya Allah tu. Okey. Oh, Mak Lee tu perempuan Dia K-pop laki ke K-pop perempuan? Laki lah kan. Dah nama Mak Lee. Okey, tak apalah nanti cikgu Google Mak Lee tu siapa. K-pop
Okey, so kalau dia dapat jual satu beg, jadi 15 tambah 50. 65. Ai, hilang. Okey, 65. So kalau dapat jual 2 beg, kawan kamu lagi. Kita tengoklah Mak Lee punya jawapan tadi. Apa tadi Mak Lee jawapan dia? Mak Lee punya jawapan. 65. 65 lepas ni 80. 95. 110. 125. Kalau dapat jual 5 beg, dia dapat upah 125. Okey, yang lain dapat ke? Yang lain? Okey, dapat. Okey, apa satu kotak kecil? Satu kotak kecil mana ni? Ni graf ni. Okey, kemudian kita buat graf pula. Dia kata dengan menggunakan skala yang sesuai, plot satu graf. Yang tadi tu lah untuk nilai yang tadi tu. Tapi kali ni dia tak bagi pula arahan nak pakai berapa skala dia. So kalau dia tak bagi arahan, jadi kamu buatlah ikut sesuka hati kamu yang logik. Okey, yang logik. So kita buatlah ni paksi X. Yang melintang tu paksi X. Lepas tu, okey, kalaulah logik kan, paksi X tu kamu nak mewakili apa? X ke Y? Respon. X tu bilangan beg kan? X bilangan beg. Y tu apa? Y tu upah dia. So paksi X tu kamu nak wakilkan apa? Beg ke upah? Bilangan beg ke upah? Kamu nak wakilkan paksi X tu upah Itulah sebab dia tak sebut kan arahan dia. Jadi kena ikut suka hati. Okey lah. Nak buat upah pun boleh juga. Ada yang nak buat tahun. Tahun pula. Bukan tahun apa. Oh, bilangan beg. Ada yang nak buat bilangan beg. Okey, kalau macam tu kan, ikut suka hati kamu pun boleh. Kamu nak buat kat sini bilangan beg pun boleh. Kamu nak buat kat sini upah pun boleh juga. Okey. Tapi kalau upah, maksudnya tahun ni kat sini lah ya. Nanti kan, nanti nak tengok dia jadi macam, nanti dia punya graf dia akan jadi macam ni lah. Okey, tak apalah. Kita buat dulu lah bilangan beg dia. Kalau S tu bilangan beg. Okey, Y dia kita buatlah upah ringgit Malaysia lah kan. Okey, so untuk bilangan beg ni, okey, ni memang kosong. Okey, kita buatlah setiap 2 cm setiap 2 cm. Okey, setiap 2 cm kamu nak buat berapa kat sini? Respon. Untuk bilangan beg. Ada yang kata nak buat X upah. Tak apa, kita buat dulu X tu bilangan beg. Nanti dah buat yang ni, nanti kita tukar graf lah. So kita akan dapat 2 jenis graf. Tak apa, tak kisah yang tu. Okey, sekarang ni paksi X tu bilangan beg. Kamu nak buat berapa nilai dia? Yang ni memang dah kosong dah. Yang kat sini kita buatlah. Kenapa ni? Kita buatlah 1, okay? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Okay, itu bilangan beg. Untuk paksi Y yang upah tu pula. Dah ada dah pun. Okay, kita punya upah dia apa? Berapa? Kita ada 50, 65, 80, 95, 110, 125. So paling sesuai, okay, mula kita buatlah dulu setiap 2 cm. Biasanya graf kita buat setiap 2 cm supaya nampak kemas. Okey, jadi tak apalah, cikgu dah terpadam ni .
Okey, so nak buat berapa tu setiap skala je tu? Kalau kita buat contohlah kalau kamu nak buat RM10 kan. Sampai tak? 10, 20, 30, 40, 50. Sampai tak? Tak sampai kan sebab kita nak buat sampai RM125 ni. So RM10 tak sesuai. So kamu kena cari yang sesuai. So kalau yang sesuai untuk upah 50. Okey, kalau 50 sesuai tak? 50 lepas 50 apa? 100, 150, 200, 250. Sesuai tak? Sesuai kan? Kita ada bermula 50 sampai 125. Okey, so boleh lah. Kalau 30. 30. Maksudnya apa? Ni 30, 60, 90, 120, 150. Pun boleh juga. Tapi kan cikgu cadangkan kamu pakai skala yang senang nak baca. Kalau 30 ni, nanti dia macam, maksudnya apa? Kalau 30 kan, maksudnya satu kotak kecil tu 3. 3, 6, 9. Dia macam leceh kan tu tak? 3, 6, 9. Kalau yang 50 ni macam dia senang lagi. Sebab kita punya nilai Y pun jenis yang nilai sifir 5 kan. Macam sifir 5 kan. So paling senang pakai yang 50 lah. 50, 100, 150. Okay. 25. Boleh je nak buat 25. Okay, 25. 25 lepas 25 apa? 50. Yang ni 75. Lepas 75, ya Allah kenapa tiba jadi macam ni? Lepas 75 apa? 100. Lepas tu 125. Kita sampai 125 boleh juga. Okey, pakai 25 pun boleh. Maksudnya kan kalau pakai 25, maksudnya satu kotak kecil ni berapa kamu kena tolak. 25 tolak kosong bahagi dengan 10 kotak kecil. So 25 bagi 10 2.5 Maksudnya kat sini 2.5 5 5.5 2.5 lepas 2.5 5 lepas 5 7.5 lepas 7.5 10. Tapi dia ada point-point lah. Point-point ni leceh. Kita punya nilai Y